Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Saya harap semua penonton berada dalam keadaan sihat dan bahagia selalu, insya-Allah. Pada video kali ini saya nak ceritakan tentang satu makhluk ni yang dipanggil Tokolos. Kisah tentang Tokolos ni berasal daripada benua Afrika. Dekat sana makhluk ni agak famous lah, terutama dalam masyarakat Zulu di Afrika tu. Katanya makhluk ni bentuk dia tu agak pendek, saiz budak-budak umur 2 ke 3 tahun macam tu. Mungkin 1 kaki lebih macam tu lah ketinggian dia. Bentuk badan dia pula menyerupai bentuk badan manusia yang gemuk. Dia tak besar macam manusia. Cuma bentuk badan dia tu macam bentuk orang yang gemuk. Kaki dia daripada pinggang sampai ke bawah sama macam kaki kambing, dan bahagian atas daripada pinggang ke atas sama macam manusia biasa. Badan Tokolos ni dipenuhi dengan bulu-bulu macam bulu binatang lah, macam bulu kambing, kecuali di bahagian perut. Dekat perut tak ada bulu. Makhluk ni dihasilkan oleh bomoh di Afrika dan digunakan untuk tujuan yang jahat lah. Orang jahat upah bomoh untuk buat Tokolos ni, dan dia gunakan Tokolos tu untuk memusnahkan seseorang ataupun memudaratkan seseorang. Tokolos ni dikatakan akan buat kerja-kerja jahat dia pada waktu malam. Makhluk ni bila dia masuk dalam rumah, dia akan cari orang yang tidur dekat bawah, sama ada atas tanah ataupun atas lantai. Bila dia jumpa orang yang tidur kat bawah tu, dia akan hisap darah orang tu. Sebab itulah masyarakat Zulu, tempat tidur dia akan tinggikan. Dia akan susun batu bata dekat bawah dan tinggikan tempat tidur dia. Sebab dia orang percaya kalau tempat tidur tinggi, Tokolos ni tak sampai nak naik, sebab dia pendek. Katanya siapa-siapa yang pernah digigit oleh Tokolos ni, dihisap darah oleh Tokolos ni, akan mengalami penyakit yang teruk lah dan boleh membawa kepada kematian. Selain daripada hisap darah, Tokolos ni juga boleh buat apa-apa kerja yang diarahkan oleh tuan dia. Kisah yang akan saya ceritakan ni berlaku di Kroonstad, Afrika Selatan. Untuk memudahkan cerita, saya akan gunakan nama samaran pada orang yang berkongsi kisah ni. Saya akan gunakan nama samaran Mosi. Pada satu hari, bulan Januari 2009, Mosi dan juga keluarga dia pergi ke Kroonstad untuk tidur di rumah pakcik dia. Dia orang kalau hari cuti memang selalu habiskan masa dekat rumah pakcik dia tu. Pakcik Mosi ni adalah seorang pemilik ladang, ladang jagung. Jadi rumah dia besar lah dekat ladang tu. Keluarga Mosi sampai di Kroonstad tu lebih kurang pukul 2 petang. Bila dah sampai tu, dia orang terus pergi menuju ke rumah pakcik Mosi ni dekat ladang. Masa tu cuaca agak mendung, dan daripada jauh dah boleh nampak awan yang gelap sedang menuju dekat kawasan ladang tu. Dekat dengan rumah pakcik Mosi ni ada rumah-rumah pekerja. Pekerja dekat ladang jagung pakcik Mosi ni tak ramai. Lebih kurang 5 ke 6 orang macam tu je lah. Setiap seorang tu ada satu rumah. Dan pekerja pakcik Mosi ni semuanya perempuan. Rumah yang paling dekat dengan pakcik Mosi ni adalah rumah Lisbeth, salah seorang pekerja pakcik Mosi. Okey, kita berbalik semula kepada Mosi dan juga keluarga dia. Masa tu dia orang baru sampai. Semua orang ada dalam rumah lah, duduk di ruang tamu. Bawa turun beg semualah. Yang mak Mosi ni pula pergi berjalan dekat luar nak ambil angin. Tak lama lepas tu, tiba-tiba mak Mosi berlari masuk ke dalam rumah. Mak Mosi masa tu menangis dengan muka yang pucat. Bila semua orang dah tengok mak Mosi macam tu, semua orang tanyalah, kenapa ni, nampak apa? Lepas tu mak Mosi ni cerita, tadi masa dia berjalan dekat luar, dia nampak ada satu makhluk yang pelik berlari masuk dalam ladang jagung tu. Masa tu memang kecoh lah keadaan dalam rumah tu. Orang cuba nak tenangkan mak Mosi ni. Dalam keadaan kecoh tu, terdengar satu jeritan yang kuat. Pakcik Mosi ni dengar, dia tahu suara tu suara Lisbeth, iaitu pekerja perempuan yang rumahnya paling hampir dengan rumah pakcik Mosi. Pakcik Mosi bila dengar macam tu, dia segera pergi ambil senapang dalam bilik dia. Sebab dekat ladang tu memang ada haiwan liar. Pernah sekali pekerja dia nampak ada harimau bintang berkeliaran dekat-dekat dengan kawasan ladang jagung tu. Bila pakcik Mosi dah ambil senapang dalam bilik dia, pakcik Mosi keluar daripada rumah dan pergi menuju dekat arah rumah Lisbeth. Mosi dan juga ayah dia ikut daripada belakang. Bila dah sampai depan rumah Lisbeth, memang betul lah sangkaan pakcik Mosi ni. Lisbeth ni sedang berdiri di luar rumah sambil menangis. Masa tu Mosi dengan ayah dia pun adalah dekat situ.
Pakcik Mosi ni tanyalah Elizabeth, kenapa menangis? Ada apa? Lepas tu Elizabeth ni bagi tahu, dia ternampak Tokolos dekat-dekat dengan ladang jagung tu. Bila Mosi dengar Elizabeth cakap macam tu, dia terus ketawa. Sebab dia rasa kelakar. Mosi dan juga semua orang dekat situ semuanya tahu makhluk yang bernama Tokolos ni. Semua orang tahu. Tapi Mosi ni tak percaya. Dia anggap benda tu benda karut. Dia pun mengejek lah Elizabeth ni. Dia cakap, mengarutlah kau ni, mana ada benda-benda macam tu. Selesai aja Mosi cakap macam tu, Mosi ni terasa daripada arah belakang ada orang baling batu dekat dia dan terkena di belakang kepala dia. Bila Mosi toleh pandang ke belakang, Mosi ternampak sesuatu yang sangat mengejutkan. Mosi ternampak ada satu makhluk yang kerdil sedang berdiri dan memandang tepat ke arah mata dia. Makhluk tu saiz dia macam budak berumur 2 ataupun 3 tahun. Badan makhluk tu dipenuhi dengan bulu kecuali di bahagian perut. Kaki makhluk tu sama macam kaki kambing dan bahagian atas badan sama macam manusia biasa kecuali saiz dia kecil. Makhluk tu memandang tepat dekat mata Mosi seolah-olah marah. Mosi dan juga makhluk tu bertentang mata lebih kurang 10 saat. Lepas tu makhluk tu berpaling ke belakang dan berlalu pergi, hilang macam tu je dalam ladang jagung tu. Masa tu Mosi tercengang sebab dia macam tak percaya apa yang dia nampak tadi. Mosi yakin makhluk yang dia nampak tu adalah Tokolos. Bila Mosi pandang balik ke depan, Mosi tengok ayah dia, pakcik dia dan juga Elizabeth semuanya dalam keadaan terkejut. Maknanya semua dekat situ semua nampak makhluk tu. Pada malam tu semua orang tak boleh tidur sebab semua orang dah nampak makhluk Tokolos tu pada siang harinya. Tiba-tiba pada malam tu pintu rumah pakcik Mosi ni diketuk. Jadi semua orang pergi ke depan dan buka pintu. Bila buka pintu nampak Elizabeth ada dekat depan pintu. Jadi pakcik Mosi tanyalah, kenapa datang malam-malam ni? Lepas tu Elizabeth ni bagi tahu, dia takut sebab dalam bilik dia dengar macam ada bunyi ular. Bila pakcik Mosi dengar macam tu, dia ambil satu kayu yang panjang sebab nak pukul ular tu lah. Dan dia nak pergilah ke rumah Elizabeth ni. Mosi dan juga ayah dia ikutlah pergi sama-sama dengan pakcik Mosi ke rumah Elizabeth. Bila dah sampai ke rumah Elizabeth, pakcik Mosi pun masuklah ke dalam bilik, buka pintu bilik dan buka lampu. Pakcik Mosi pun carilah daripada mana datangnya bunyi tu. Memang betul lah ada bunyi ular. Tak lama lepas tu, jumpalah ular, nampaklah ular. Ular tu duduk di bawah katil Elizabeth. Jadi pakcik Mosi ni dia cuba pukul. Dia cuba beberapa kali, lepas tu kenalah ular tu. Dia pukul banyak-banyak kali sampai ular tu mati. Lepas tu, pakcik Mosi ni ambil ular tu guna kayu dan pergi keluar rumah, pergi ke arah semak yang ada dekat situ. Dia pun buang ular tu dalam semak. Mosi dan juga ayah dia pun adalah pada masa tu. Lepas pakcik Mosi ni buang bangkai ular tu dalam semak, diorang ni semua terdengar suara seseorang ketawa daripada arah semak tu. Keesokan paginya semua orang letih. Sebab semua orang tak tidur, semua orang takut. Pakcik Mosi bercadang pada pagi tu, dia nak panggil seorang padri ni daripada gereja yang ada dekat kawasan tu. Dia nak panggil padri tu, nak minta tolong suruh halau Tokolos ni. Bila pakcik Mosi dah panggil tu, padri tu datanglah ke ladang pakcik Mosi ni. Bila padri tu dah sampai, padri tu pergilah tinjau di sekeliling rumah pakcik Mosi ni. Lepas tu padri ni pergi pula dekat perumahan pekerja. Dia kelilinglah kawasan perumahan pekerja tu. Masa padri pergi tinjau di kawasan perumahan pekerja tu lah, dia jumpa di belakang rumah salah seorang pekerja ni ada bangkai monyet yang ditanam. Padri tu pun bercakaplah dengan pakcik Mosi ni. Katanya ada seseorang dah gunakan bangkai monyet tu untuk memuja Tokolos untuk datang ke situ. Kata padri tu lagi, ada seseorang yang berniat jahat nak kenakan seseorang yang hidup dekat ladang jagung tu. Sama ada pakcik Mosi tu sendiri ataupun salah seorang pekerja yang bekerja dekat situ. Padri tu ceritakan kepada pakcik Mosi macam mana cara orang tu panggil Tokolos. Katanya, orang yang nak memanggil Tokolos ni kena ambil seekor monyet, lepas tu kena bunuh monyet tu. Kena potong kepala monyet tu dan juga tangan monyet. Lepas tu, orang tu perlu tadah darah monyet tu menggunakan satu cawan sampailah penuh cawan tu. Lepas tu barulah orang tu kena tanam bangkai monyet tu berhampiran dengan kawasan orang yang dia nak kenakan tu. Lepas dah selesai tanam bangkai monyet yang dah tak ada kepala, tak ada tangan tu, barulah orang tu kena minum darah yang secawan tadi, darah bangkai monyet tu, disertailah dengan bacaan-bacaan mentera dia.
Macam itulah cara memanggil Tokolos mengikut padri tu. Lepas padri tu dah buang bangkai monyet tu, dah tak ada lagi gangguan Tokolos di kawasan ladang jagung Pak Cik Mosi ni. Lepas kejadian tu, Mosi ni lebih berhati-hati kalau dia bercakap. Dia tak akan cakap lepas lah. Kalau dia tak percaya apa-apa pun, dia cuma diamkan diri saja. Dan Mosi mula percaya, dekat dunia ni bukan sahaja ada manusia, tumbuhan dan juga haiwan yang hidup, tapi ada juga makhluk lain yang hidup atas muka bumi ni. Setakat tu sajalah video saya pada kali ni. Saya harap semua penonton terhibur. Jika anda suka dengan video ni, jangan lupa like, share dan komen video ni. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video saya yang seterusnya. Jika anda nak kongsi kisah seram, boleh hantar ke alamat email yang tertera dekat bawah. Janganlah kita takut kepada makhluk, tetapi takutlah kepada pencipta sekalian makhluk. Semoga kita bertemu lagi di video saya yang seterusnya. InsyaAllah. Assalamualaikum.